Selamat sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izam bin Muhammad Hamzah dan nama saya ialah Yashota Ana Perempuan Manogara P118106 dan pada hari ini saya akan membentang tugasan individu saya iaitu bertajuk Persepsi dan Sikap Guru terhadap Perubahan Pendidikan di Malaysia. Ini adalah dua artikel yang saya pilih untuk menjadikan satu kertas konsep. So, artikel pertamanya ialah Impact of Inquiry-Based Working on the Capacity to Change in Primary Education oleh Judith Amel. Artikel yang kedua adalah Current Problem of Education Management, Subjective Attitude of University Teachers to Changes in Higher Education daripada Elina G. Gutsu. So, yang kedua-dua artikel ini saya membuat satu tajuk yang baru iaitu Persepsi dan Sikap Guru terhadap Perubahan Pendidikan di Malaysia. So, isi kandungannya terdiri daripada abstrak, pengenalan, teori dan model, kajian literatur, dapatan kajian, isu-isu di Malaysia, implikasi dan akhirnya kesimpulan. Pertama sekali abstrak. So, tujuan kertas konsep saya adalah untuk memberikan penerangan mengenai persepsi dan sikap guru terhadap perubahan di Malaysia. Kertas konsep ini juga merujuk kepada teori perubahan pendidikan Michael Fullan dan model perubahan Brand terhadap perubahan di sekolah. Hasil dapatan kajian akan dibincangkan tentang sikap subjektif guru universiti terhadap perubahan pengajian tinggi dan kerja berdasarkan inquiry dalam perubahan pendidikan. Selain itu, pengamalan elemen dalam model perubahan Brand terhadap perubahan yang membawa juga diperlukan dalam membina perubahan dalam sikap dan persepsi guru. Implikasi kertas konsep adalah untuk memberi kefahaman kepada para guru tentang kepentingan sikap dan persepsi mereka terhadap perubahan yang dilaksanakan di sekolah. Kesimpulannya, guru perlu peka dan bertindak kepada perubahan supaya perubahan tidak membawa kesan yang negatif. Seterusnya untuk pengenalan. Pengenalannya daripada perubahan. Perubahan dalam sistem pendidikan merupakan agenda yang utama yang diberikan perhatian secara global. Kalau tiada perubahan, nanti sistem itu akan tergendala. Daripada Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025 menggambarkan usaha keras kerajaan dalam transformasi sistem pendidikan negara. So, menurut Azizi Yusof dan Amir Hamzah dari 2005, menyatakan juga pendidikan merupakan teras yang dapat menjamin penghasilan sumber manusia berkualiti bagi memenuhi pelbagai sektor dalam negara. Menurut Muhammad Izani Ashim dan Wan Muna Ruzana Wan Muhammad 2020, pendidikan merupakan satu sistem yang bersifat dinamik dan mengalami perubahan dari semasa ke semasa agar satu sistem yang lebih baik akan dicapai dan berkesan dapat diwujudkan. So, sikap positif untuk perubahan didapati penting dan mencapai matlamat organisasi dan dalam mengantikan program perubahan. Ia juga turut dikatakan oleh Abby et al. 2000, Khalid, Ahmad dan Hamdan 2015 dan Abdul Aziz 2015. Seterusnya bagi teori dan model. Untuk teori yang dipilih adalah teori perubahan pendidikan Michael Fullan iaitu dari 1991. So, teori ini dikatakan sebagai perubahan merupakan satu proses dan bukan sekadar hasil atau outcome. Ia juga merupakan satu perjalanan dan bukannya hanya sekadar blueprint. Ini bermakna perubahan adalah berbentuk non-linear, tidak disangka dan mengujakan. Terdapat 3 fasa perkembangan ke arah perubahan dalam teori perubahan pendidikan Michael Fullan 1991.
Yang pertamanya adalah fasa permulaan atau dikenali sebagai initiation. Yang kedua, fasa pelaksanaan atau implementation. Yang ketiga, fasa penerusan atau continuation. So, ini adalah teori perubahan Fullen 2001. Ia menekankan kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakan perubahan. Fasa 1 iaitu permulaan. Proses ini proses penelitian yang membawa kepada seseorang itu untuk membuat keputusan untuk menerima inovasi yang berkaitan. Fasa ini dapat menentukan seseorang dapat menerima perubahan dengan sikap positif atau negatif. Fasa kedua iaitu pelaksanaan. So, fasa pelaksanaan atau dipanggil juga sebagai fasa penggunaan awal ialah pengalaman awal dalam proses ini untuk mempraktikkan perubahan tersebut. Fasa ketiga adalah penginstitusian. So, keadaan sama ada perubahan dijadikan sebagai sebahagian daripada sistem yang sedang berjalan atau sebaliknya, sistem yang sedang berjalan atau sebaliknya. Seterusnya, model perubahan run. Model perubahan run terdiri daripada daya usaha, implementasi dan penggabungan. Seterusnya adalah model run. Model ini berasaskan kajian yang dijalankan oleh Rand Corporation pada tahun 1973 sehingga 1978 dengan sokongan Pejabat Pendidikan Amerika Syarikat mengenai perubahan pendidikan Berman and McLaughlin 1978. Tujuan utama kajian adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan atau menghalang perubahan pendidikan. Walau bagaimanapun, penyelidik telah membuat satu hipotesis model perubahan pendidikan untuk memandu ke arah pengumpulan data dan analisis. Menurut Berman dan McLaughlin 1978, proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah yakni: langkah pertama adalah daya usaha, langkah kedua implementasi, langkah ketiga adalah penggabungan. So, yang ini diambil oleh sumber daripada adaptasi buku pengurusan perubahan makro dalam pendidikan menurut daripada Muhammad Sani Ibrahim dan Muhammad Izam Muhammad Hamzah 2012. Seterusnya, bagi kajian literatur. So, menurut Chaplin 2001, sikap atau persepsi merupakan kecenderungan untuk mereaksi terhadap seseorang atau institusi serta kejadian baik secara positif maupun negatif. Sikap boleh ditakrifkan sebagai kecenderungan untuk bertindak balas terhadap objek atau perkara dengan cara yang baik atau sebaliknya menurut daripada Fishbein dan Edgson 2010. Seterusnya, sikap guru terhadap perubahan merupakan keadaan dalaman yang mempengaruhi pilihan peribadi guru atau kecenderungan mereka untuk bertindak balas terhadap perubahan. Yang ini dikatakan oleh Tai dan Omar 2017. Dan sikap guru terhadap perubahan terdiri daripada kognisi guru mengenai perubahan, tindak balas efektif terhadap perubahan dan kecenderungan tingkah laku terhadap perubahan. Yang ini dikatakan oleh Muhammad Aizat Abu Hassan, Muhammad Faizal Rabani, Muhammad Ikhwan, Muhammad Syukur, Muhammad Masti Fino, Abdul Majid, semua daripada 2018. Dan juga sikap guru juga menjadi asas pertimbangan dan penghakiman untuk menyaring dan mentafsir sesuatu perubahan terutama berkaitan kaedah pengajaran. Guru juga yakin dengan keupayaan sendiri terhadap amalan-amalan rutin dalam pengajaran dikatakan sukar untuk menerima inovasi. Dikatakan oleh Habib Matsom, Syed Kamaruzaman, Syed Ali 2011. Di sebaliknya, untuk perubahan pendidikan pula,
Perubahan adalah satu keperluan dan setiap organisasi pasti akan menghadapinya, mahu atau tidak mahu. Perubahan adalah agenda khas dalam pengurusan di alaf baru. Perubahan terpaksa dilakukan kerana wujudnya globalisasi negara tanpa sempadan, peningkatan teknologi komputer dan internet di hujung jari dan persaingan antara kelompok atau negara semakin meningkat. Perubahan didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamik dan berterusan bagi pertumbuhan dan perkembangan yang melibatkan penyusunan semula berdasarkan respons terhadap keperluan. Seterusnya, untuk perubahan dalam pendidikan ialah sebagai proses penterjemahan idea ke dalam bentuk rancangan tindakan. Idea pula berdasarkan proses pengubahsuaian dan penyusunan semula unsur sedia ada. Ia bertujuan untuk memperkemaskan dan memperingatkan beberapa aspek dalam pendidikan. Okey, dapatan kajian daripada artikel yang kedua ialah pengenalan pendekatan berasaskan kompetensi untuk pendidikan tinggi umumnya diterima oleh masyarakat pedagogik dan tidak menyebabkan penolakan dan penolakan subjektif. Yang kedua, pengaruhnya terhadap isi kandungan pengajaran, kualiti latihan pelajar dan peningkatan diri profesional dinilai secara positif dalam kedua-dua kumpulan guru. Yang ketiga, ini dapat dijelaskan oleh fakta bahawa perubahan ini membolehkan guru memperoleh kecekapan profesional tambahan. Untuk artikel yang pertama, semua pemboleh ubah kerja berdasarkan inkuiri bekerja dengan kebiasaan pertanyaan, menunjukkan literasi data, penggunaan data di sekolah dan penggunaan di bilik darjah merupakan dorongan yang signifikan untuk mendorong peningkatan keupayaan perubahan di kalangan guru. Seterusnya, sikap seperti itu tercermin dalam bekerja dengan kebiasaan bertanya yang bermaksud bahawa guru-guru yang ingin tahu mengajukan pertanyaan dan membuat penilaian rasional menggunakan data untuk belajar dan menyesuaikan praktik pengajaran baru. Akhirnya, guru yang bekerja berdasarkan inkuiri suka bekerja dengan rakan sekerja, menunjukkan tahap pembelajaran profesional yang tinggi, jadikan matlamat sekolah, matlamat diri dan mempunyai keberkesanan diri yang tinggi. Perbincangan dapatan. Secara umum, idea-idea pendidikan berasaskan kompetensi yang telah diterima oleh para pengajar institusi pendidikan tinggi dianggap positif dan tidak menimbulkan penentangan subjektif. Kerja berdasarkan inkuiri dapat meramalkan keupayaan guru untuk berubah. Ketiga, bermaksud bahawa guru-guru ini sepertinya berkolaborasi memulai profesionalisme mereka sendiri, memiliki rasa berkesanan diri yang tinggi dan merasa termotivasi untuk menyumbang bagi mencapai sekolah matlamat. Seterusnya, untuk isu-isu guru terhadap perubahan di pendidikan. Isu-isunya terdiri daripada 5. Pertamanya ialah PDP yang berpusat guru. Fokus PDP hanya dengan guru bermakna ini hanya berpusatkan guru dan bukan pembelajaran berpusatkan pelajar. Ini akan menimbulkan kebosanan dalam pelajar dan akhirnya mereka tidak dapat capai apa yang sepatutnya. Malah, apatah lagi dengan perubahan silibus baru dalam pendidikan dan sebagainya. So, ini bermakna PDP berpusat guru tidak akan memberi manfaat ataupun ia akan memberi akibat yang negatif kepada murid-murid. Kedua, bersifat autokrasi. Seterusnya, guru bersifat autokratik atau berkuasa. Guru memang mempunyai kuasa dan tidak siapa yang menafikannya. Tetapi, kadang-kadang setengah guru menggunakannya dengan cara yang salah. Mereka tidak benar-benar mengikuti garis panduan yang diberikan daripada perubahan-perubahan yang termaktub dalam pendidikan. Guru-guru masih tidak ikut dan guna cara tersendiri yang tidak memberi manfaat kepada muridnya. Ketiga, beban guru. Beban guru atau beban kerja guru terus bertambah akibat perubahan pendidikan
dari semasa ke semasa. Seperti yang kita boleh dilihat sekarang, banyak perubahan dalam kerja guru terutamanya seperti ERPH, kehadiran murid dan segala-galanya bergerak pantas kepada alam teknologi. Ini pasti akan menjadi beban kerja yang berat kerana selain mengajar, guru perlu melakukan kerja teknikal sebegini. Ini boleh menjadi satu sebab sikap guru sebegini. Seterusnya, kekurangan latihan atau kursus boleh dikatakan sebagai tidak mencukupi atau kurangnya amalan atau kursus yang mencukupi apabila berlaku perubahan dalam sistem pendidikan. Kerana guru adalah ejen perubahan yang bekerja secara aktif dengan murid di sekolah di mana mereka menjadi ejen perubahan. Jika ada perubahan dan tidak pernah memberikan kursus atau latihan sewajarnya kepada guru, kita tidak dapat melihat sebarang kemajuan dalam perubahan yang dibuat oleh Kementerian Pelajaran. Ini sangat penting untuk melatih guru-guru supaya dapat melihat perubahan yang positif. Akhirnya, sifat guru yang tidak bertanggungjawab. Sesetengah guru disebabkan bersara mereka tidak fokus atau pandang serius dengan perubahannya. Ini sepatutnya tidak dilakukan oleh guru-guru sebab guru-guru adalah ejen yang amat penting untuk setiap perubahan yang berlaku dalam pendidikan di negara kita. Seterusnya adalah implikasi terhadap dasar. Menurut anjakan keempat PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menyatakan transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. So isu-isu baharu dalam pendidikan yang semakin kompleks memerlukan kefahaman dan pentaksiran semula konsep-konsep kepimpinan dan pengurusan oleh pemimpin pendidikan. Ini adalah kerana pemimpin pendidikan perlu menghadapi dan menangani isu-isu pendidikan secara lebih fleksibel terutama bila berhadapan dengan krisis baharu atau global. Implikasi terhadap latihan. Implikasi terhadap latihan dibahagikan kepada 4, iaitu bagi latihan atau kursus mengenai perubahan pendidikan harus diadakan kepada para guru. Kalau tiada ada latihan atau kursus dikatakan tadi, guru tidak dapat meningkatkan profesion mereka dalam sesuatu bidang. Latihan-latihan dapat memotivasikan guru-guru serta menjadikan mereka lebih peka dalam bidang perubahan pendidikan. Melalui kursus, guru dapat mempraktikkan segala ilmu bagi tujuan kemajuan dan kemantapan pengajaran. Seterusnya, keperluan untuk membuat semakan semula kurikulum, modul latihan, kriteria pengambilan pelatih baru dan menyelaras keperluan infrastruktur terkini bagi menyokong pendekatan pengajaran dan pembelajaran mengikut perkembangan semasa. Kerjasama dengan pelbagai pihak dalam memastikan warga pendidik sama ada yang sedang berkhidmat maupun yang masih dalam latihan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran menghadapi risiko dan cabaran dunia baharu. Implikasi terhadap pentadbiran sekolah. Ia akan memberi sokongan positif kepada guru yang sedang mengalami perubahan pendidikan. Menyediakan pentadbiran sekolah haruslah menyediakan ruang dan peluang untuk guru memperoleh pengetahuan mendalam tentang kurikulum baru. Dan juga iklim atau budaya sekolah atau budaya ilmu kena sesuai untuk melahirkan insan yang harmonis. Keadaan sekeliling guru terutamanya di dalam kelas atau luar sekolah perlu memberi galakan untuk memastikan perubahan dapat dilaksanakan dengan baik. Implikasi terhadap guru. Sikap pendidik perlu diubah supaya menjadi lebih profesional. Guru adalah sebagai ejen perubahan untuk sistem pendidikan. Guru juga haruslah beriltizam atau berusaha untuk mencapai aspirasi FPK atau falsafah pendidikan kebangsaan. Guru juga sedia
dalam melaksanakan strategi PDP baru untuk melahirkan insan yang seimbang. Guru juga kena mencipta inovasi dalam sistem pendidikan, berfikiran lebih positif dan dinamik. So, ini akan meningkatkan kecemerlangan diri selari dengan perubahan sistem pendidikan. Implikasi terhadap murid juga, berdasarkan perubahan yang ini, murid akan menjadi individu yang beraktif dalam pendidikan. Ia juga akan meningkatkan kefahaman dan penguasaan terhadap pelajaran. Murid juga akan memahami ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dengan lebih berkesan. Kesimpulannya, guru-guru sebenarnya memahami kepentingan perubahan dan mampu menerima perubahan ataupun sikap atau persepsi. Namun, tiada kepentingan yang besar menyebabkan sikap terhadap perubahan tidak dapat menunjukkan tahap yang tinggi. Guru perlu peka dan bertindak kepada perubahan, budaya pendidikan, misi pendidikan dan bersedia untuk menerima perubahan untuk masa depan yang produktif. Perubahan sikap negatif guru kepada positif perlulah dilakukan segera dengan menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menghadapi gelombang perubahan dalam dunia pendidikan yang semestinya akan berlaku dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih.